Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi kali ini ialah satu masakan klasik Inggeris, roast beef atau daging lembu panggang. Ramai yang beranggapan bahawa masakan ini sangat sukar disediakan, tetapi saya akan cuba tunjukkan cara yang termudah. Nak tahu rahsianya? Jom kita ke dapur. Ada pelbagai potongan daging lembu yang boleh digunakan. Saya akan gunakan bahagian tri-tip seperti ini. Saya gunakan yang telah siap diikat dari supermarket kerana ianya akan masak dengan lebih sekata. Kalau tak ikat pun boleh juga. Bahagian lain yang sesuai termasuk bahagian bahu atau chop, batang pinang atau tenderloin, dan juga rib eye atau daging mata rusuk. Cara memasak pada asasnya adalah sama, tak kiralah bahagian mana yang kita gunakan, tetapi rasanya akan berbeza dari segi lembut dan juga perisanya. Bahagian seperti batang pinang akan lembut tetapi kurang perisa, manakala bahu lebih berperisa tetapi lebih liat sedikit. Kita juga perlukan garam kasar atau kosher salt, lada hitam yang baru ditumbuk atau dikisar, serbuk bawang putih, dan herba rosemary segar. Kalau tak ada yang segar, yang kering pun boleh. Terima kasih kepada Edible Gardens by Radiant yang telah menaja herba segar untuk channel Nasi's Kitchen. Link ada dalam description kalau anda berminat. Daun-daun rosemary perlu dipetik dari tangkai kerana kita tidak akan menggunakan bahagian ini. Setelah dipetik, kita cincang halus seperti ini. Gunakan herba yang secukupnya untuk perapan. Kalau terlebih sedikit pun tak apa, jangan terkurang. Sebelum kita perap daging, keringkan bahagian luar dengan tisu dapur. Cecair merah yang keluar dari daging sebenarnya bukanlah darah, tetapi cecair dari dalam daging yang berwarna merah bernama myoglobin. Lapkan seluruh permukaan daging. Ini akan memudahkan kita menggoreng bahagian luar daging sebelum kita panggang dalam ketuhar. Kalau permukaan luar daging masih basah bila kita goreng bahagian luar, daging akan susah untuk menjadi garing. Setelah dikeringkan, kita mulakan proses perapan dengan garam kasar. Gunakan garam yang secukupnya. Kerana daging agak tebal dan jika kurang garam, perisa daging tidak akan menyerlah. Biar terlebih sedikit. Sapukan pada setiap permukaan daging, atas, bawah dan tepi. Diikuti lada hitam, serbuk bawang putih, lumurkan bahan perapan ke seluruh permukaan daging. Kemudian, tambah sedikit minyak zaitun extra virgin. Kalau tak ada yang extra virgin, minyak zaitun biasa pun boleh. Sapukan minyak pada daging. Akhir sekali, kita tambah rosemary segar yang kita cincang tadi dan tambah sedikit lagi minyak. Lumurkan ke setiap permukaan daging. Perapkan untuk 45 minit atau 1,5 jam kalau boleh, supaya perisa bahan perapan menyerap dengan baik. Setelah diperap, kita akan masak bahagian luar daging dengan api yang kuat supaya garing. Panaskan kuali sehingga berasap dan masak setiap permukaan daging sehingga berwarna perang dan garing. Tekan daging dengan perlahan supaya masak sekata pada setiap permukaan. Kerak garing pada permukaan luar daging sangat penting untuk mendapatkan perisa roast beef atau daging lembu panggang yang baik. Jangan lupa bahagian tepi daging. Bila bahagian luar daging dah garing seperti ini, keluarkan dari kuali dan sediakan untuk dipanggang dalam ketuhar. Untuk menyenangkan proses mencuci, alaskan loyang dengan kertas aluminium.
Gunakan rak berjaring seperti ini untuk memanggang daging. Rak ini akan memastikan pengaliran udara panas yang baik supaya daging dapat masak dengan sekata. Masalah utama yang orang hadapi untuk memasak roast beef ialah menentukan suhu dan masa yang diperlukan untuk memasak. Kebanyakan resepi memberikan anggaran masa berasaskan berat daging, tetapi ini tidak akan dapat memberikan hasil yang konsisten kerana saiz dan jenis daging berbeza dan juga memerlukan waktu yang berbeza. Kadang-kadang terlebih masak dan daging kering dan liat. Ada masanya pula tak cukup masak dan daging masih mentah di tengah. Untuk mengatasi masalah ini, kita akan menggunakan termometer dapur seperti ini untuk memantau suhu dalaman daging semasa memasak. Kita boleh setkan kepada suhu yang kita mahu. Untuk hasil yang terbaik, saya syorkan suhu 60 darjah Celsius atau tahap medium. Jika suhu melebihi 71 darjah Celsius, daging akan menjadi well done atau masak sepenuhnya. Ini akan membuat daging keras dan kering. Masukkan sensor ke dalam daging hingga ke bahagian tengah seperti ini. Panaskan ketuhar kepada suhu 130 darjah Celsius dan masukkan daging. Suhu 130 darjah Celsius ini adalah suhu yang agak rendah. Ini akan memastikan daging masak dengan perlahan dan sekata. Biarkan daging masak sehingga alarm pada termometer berbunyi. Sementara kita tunggu daging masak, sila tekan butang subscribe di YouTube dan follow di Facebook dan Instagram. Untuk resipi lengkap dan senarai bahan-bahan, boleh rujuk di laman web Nasis Kitchen di nasiskitchen.com. Bila daging dah mencapai suhu dalaman 60 darjah Celsius, alarm akan berbunyi dan kita boleh keluarkan daging dari ketuhar. Tanggalkan sensor termometer. Rehatkan daging untuk 15 hingga 25 minit supaya jus-jus daging dapat diserap semula ke dalam daging. Jangan potong daging yang baru keluar oven. Jika daging anda berikat, potong tali dan tanggalkan dengan menggunakan gunting. Tak semua daging perlu diikat. Daging yang saiznya sekata seperti rib eye dan batang pinang boleh dimasak terus. Manakala daging seperti tri-tip dan chuck atau daging bahu lebih elok kalau diikat. Sekarang daging siap untuk dipotong. Perhatikan tiada jus daging yang meleleh dari daging. Ini menunjukkan daging cukup masa rehat dan telah menyerap jus dengan baik. Hiriskan daging nipis-nipis kerana daging yang dihiris nipis akan senang dikunyah dan akan rasa lebih lembut berbanding daging dihiris tebal. Kalau boleh, jangan lebih daripada setengah sentimeter tebal. Hidangkan dengan sos kegemaran anda seperti sos black pepper, cendawan atau brown sauce. Link ada dalam description untuk resipi-resipi ini. Ada bermacam-macam lagi resipi di channel ini. Selamat mencuba.